pada pendapat saya pertemuan yang dilakukan ni amat baik lah untuk sebagai seorang pelajar, kerana dia memudahkan pelajar-pelajar untuk membuat revision. Apakah subjek ini sukar? Dah tentu sekali, sebab subjek ni banyak perkara yang kita pelajari dan kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Macam mana pertemuan ini menolong anda? Pertama kali dalam pertemuan yang saya lakukan ni, saya letakkan punya konsep dan contoh-contohnya, dan saya boleh buat rujukan lah setiap masa. Pertemuan ni kita buat sebelum ujian 2, bukan selepas ujian 1. Maknanya apakah ini menolong anda dalam ujian 2? Pada pendapat saya lah, dia memang menolong saya lah banyak, terutamanya masa saya ingin melakukan latihan-latihan yang berkaitan dengan tes 2. Sebelum ni tak pernah buat? Tak buat subjek yang macam yang macam karangan-karangan. Jadi subjek karangan saja pernah buat. Macam sains, biologi, kimia, fizik. Ini kali pertama buat matematik. Ya. Apakah ini satu cara yang baik? Ya, sangat baik. Kenapa? Sebab dengan ni dapat mudah lihat ringkas dan semua maklumat ada dalam ni. Kenapa pakai warna berbagai? Sebab nak bagi ceria lagi, nampak supaya subjek ni tak boring? Ya. Apakah ini boleh membantu orang lain juga? Boleh membantu sebab saya boleh kalau kawan-kawan nak tengok pun boleh merujuk kat sini juga. Apakah output learning ni membantu anda dalam ujian 2? Membantu. Sebab kalau saya buat latihan, saya tengok dengan sini, tengok formula-formula dengan kertas ni saja. Lepas kelas kena study balik apa yang lepas dia ajar kan. Sebab mind map ni pun banyak bantu lah. Apakah detail mind map anda ni? So very detail. Tahniah. Dan apakah ini membantu dari segi memory anda? Membantu juga lah, sebab yang sebelum buat ni saya sketch dulu kan. Sketch tu dah buat sekali, lepas tu copy pula buat lagi sekali, kira lagi ingat lah. So bermakna sekeping ni mewakili berapa muka surat kuliah ni? Yang untuk first order ni rasa dalam 10 kot. Yang second order ni mungkin 15 ke 20 lah. Dalam 15 ke 20 muka surat jadi sekeping macam ni. Cuba terangkan sedikit tentang second order ni. Second order ni dia terbagi pada 2, non-homogen dengan homogen. Homogeneous dia cuma ada yang kuadratik kan, boleh ubah kepada kuadratik dan guna auxiliary equation. Lepas tu cari root dia, lepas tu guna dia punya ni kan, tiga cara ni. Non-homogeneous ni ada banyak, ada untuk settlekan forcing yang non-homogeneous ni guna determinant coefficient, variation parameter dengan Laplace. Laplace ni pula bagi pada definition, inverse, periodic function, impulse function, convolution dengan step function. Apa pendapat anda? Apakah orang lain boleh tiru seperti mana anda buat ni? Tiru mungkin boleh lah, tapi faham tu mungkin tak lah. Pernah lah waktu sekolah menengah dulu. Macam mana ia membantu anda? Lebih senang ingat. Lebih senang ingat. Apakah matematik perlu sangat memory ke? Dalam segi formula dia lah. Formula dengan framework dia. Right. Macam mana framework yang ada dalam perteminda ni? Contohnya variation parameter ni, dia punya apa yang perlu ada dalam variation parameter ni saya buat dengan warna biru. Yang isi jawapan dia semua saya buat warna hitam. Maknanya bila saya rujuk, saya cuma lihat yang warna biru ni lah. So apakah framework ni boleh digunakan untuk soalan lain? Jenis soalan jugalah. Ada jenis soalan juga. Tapi biasanya semua boleh guna lah. Yes. In what other subject? Calculus. Calculus. So how can this help you? If we have to go went to the final or the test, we just refer back. Then we just look at the point we need to do. That's all. So how long you take to do this? All three chapter almost 1.5 hours. So if you take a bit more time, can you produce a better mind map? I think maybe can. Okay. I see that your mind map has not much of color. Why is it like that? I don't have
much color pencil, so I prefer to use same color. As long as it's obvious to look at the arrows, that's okay. Do you think that color will enhance this mind map? Maybe a little bit lah. Alright. So how can this mind map help you? This mind map help me to look at, can find the points and the main points easier, so that I can do my mathematics easier. I don't have to find from the books because they are all scattered all around the books, so I can easily find anything I want through the mind map. Kenapa pakai warna merah semua ni? Merah menarik perhatian. Menarik perhatian. Kenapa tak guna warna hijau ke, warna biru ke? Tak ada. Okey. Peta minda ni berapa lama masa anda gunakan untuk siapkan? 3 jam. 3 jam. Macam mana anda pernah buat ni untuk mereka? Pernah. Agak tersusun pembelajaran. Ya, agak tersusun. Apakah ini boleh diterangkan pada kawan dengan cepat? Cuba terangkan tentang Laplace transform ni pada kawan anda. Okey. Laplace transform, pertama sekali kita ada table, dan untuk yang benda pertama ialah definition. Bila definition E, S, T, F, T, dan kita differentiatekan infinity ke 0 time dia. Okey. Satu step function FT keadaan ni dalam periodic function, dan step function boleh kita tukar kepada unit step function, di mana FT kita ambil T dan 5 tolak T dan T tolak 3 T tolak A. 3 ni adalah A. Dan ini adalah untuk Laplace transform kita ada inverse Laplace, di mana ada beberapa kaedah untuk inverse Laplace. Pertamanya partial fraction, dan ini untuk PT ni Fs inverse, dan ada juga untuk property linear Tn Ft dan EAT Ft, dan derivator dia. Terangkan variation parameter. Okay, variation parameter terbagi pada dua, iaitu homogeneous dan non-homogeneous equation. Non-homogeneous boleh dibagi pada dua, undetermined coefficient dan variation parameter. So, dalam variation parameter ni macam mana mencari Wronskian W ni? Wronskian W, kita boleh mencari Wronskian W dengan menggunakan Cramer's rule, iaitu U sama dengan something. Betul ke? Betul lah, berikut dengan peta minda ni betul lah. Wronskian tu kat mana, cuba tunjukkan saya. Wronskian yang W bawah ni. So daripada mana dia? Daripada equation atas ni. Ni Wronskian. Kenapa dipanggil Wronskian? Sebab pencipta dia nama Wronskian. Sebenarnya Y dash ini adalah terbitannya yang menyebabkan ni jadi satu matrik Wronskian. Apakah ini pertama kali anda buat peta minda dalam matematik? Tak, dah banyak kali dah. Kenapa tak buat? Sebelum ni ada lah, tapi untuk sendiri-sendirinya. Oh, macam mana ia boleh bantu anda? Dia sebab mind map ni dia macam mudahkan kita nak ingat. Apakah mengingat tu perkara utama dalam matematik? Dia sebenarnya ingat dia punya framework, macam tu lah. Macam mana ia membantu anda dalam menyelesaikan soalan tutorial? Dalam tutorial, dia dalam tutorial kan diikut, setiap soalan diikut tajuk satu topik. So kalau kita buat mind map pun kita ikut satu topik, so senang kita nak rujuk. So lepas ni apakah dalam Fourier transform anda akan gunakan ni? Kalau saya mesti buat juga. Betul ke ni? Betul. Okey, masih. Apa nama